Rentasan berita edisi 664, saya Zawadi Yusof, antara paparan utama. Kenduri politik JLC, wajarkah? Dalam banyak-banyak perkhidmatan, kenapa pilih gunting rambut? Pakar Perubatan bantah bazar Ramadan. Alasan Menteri pegang JLC setaraf impian Doraemon. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Parlimen Datuk Taqiyuddin Hassan dilaporkan berkata semua anggota Parlimen Kerajaan Persekutuan yang tidak dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri akan dilantik mempengerusikan agensi dan syarikat berkaitan kerajaan atau JLC. MP PAS ada 18 orang, 8 orang dah jadi menteri dan timbalan menteri, seorang jadi duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah. Tinggal 9 orang. Alhamdulillah, saya difahamkan semua MP kerajaan akan diberikan tanggungjawab mengendalikan JLC. Kerana mereka semua ini layak, mereka ini adalah ahli parlimen, katanya, seperti yang dipetik Malaysia Kini kemarin. Amat mengecewakan di waktu petugas Kementerian Kesihatan Malaysia sedang berperang dan terdedah kepada risiko virus COVID-19. Kerajaan pintu belakang hanya teringat hendak membahagi-bahagikan ghanimah JLC. Sedangkan umum mengetahui JLC tersebut kini sedang terjejas dengan isu penularan COVID-19 dan kemungkinan besar tidak beroperasi. Rakyat pula sedang menderita terkepung kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang belum nampak di mana noktahnya. Mengulas mengenai kenyataan Setiausaha Agong PAS itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail secara sinis menyindir rakyat penjaja kecil, pekebun, penoreh, nelayan, penanam sayur, peniaga pasar malam, PKP, pendapatan terjejas, kebimbangan, hilang kerja. Menteri Taqiyuddin, semua MP akan dilantik pengerusi JLC. Tahniah. Setiausaha Agong Pemuda Amanah Muhammad Fazil mempersoalkan sama ada Kerajaan Perikatan Nasional kisah tentang kehidupan rakyat bawahan. Katanya Kerajaan Perikatan Nasional meminta orang ramai mengelakkan diri daripada mempolitikkan isu-isu di kala negara sedang berhadapan dengan wabak COVID-19. Depa suruh kita jangan berpolitik ketika wabak, tapi depa yang di atas tu sakan berpolitik, berbahagi-bahagi harta rampasan kerajaan. Mudahnya depa gula-gulakan rakyat dengan RM1,600 untuk 2 bulan. Maka ramailah terpesona kononnya kerajaan hari ini amat prihatin dan pemurah. Hakikatnya, beliau seterusnya bertanya sama ada rakyat bersetuju tabung haji kembali diketuai orang politik. Malanglah kalau jawapannya ya, ujarnya. Sementara itu, pengkritik politik Muhammad Sayuti Omar menerusi laman Facebook beliau, pencuri akan sembunyikan barang curi. Hebat. Inilah kerajaan yang prihatin kepada nasib MP, sindirnya. Menurut beliau, situasi ini tidak pernah berlaku pada kerajaan sebelum ini, baik zaman Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein On, Tun Dr. Mahathir, Tun Abdullah Ahmad Badawi ataupun Datuk Seri Najib, di mana semua ahli parlimen diberikan jawatan JLC selepas mereka kehabisan kota jawatan menteri, timbalan menteri dan duta khas. Beliau melihat pelantikan ahli parlimen tersebut menggambarkan Kerajaan Perikatan Nasional kini khasnya Muhyiddin Yassin terdesak untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Demikianlah, kalau sesuatu jawatan itu diambil dengan cara mencuri, maka ia perlu dijaga serapi mungkin, seperti mana pencuri menyembunyikan bahan curi daripada polis. Hidup pencuri senantiasa diburu dan tidak selamat, tegasnya. Jom Channel berharap Taqiyuddin disalah petik kerana selama ini PAS merupakan di antara parti yang lantang mengecam Kerajaan Pakatan Harapan berhubung pelantikan ahli politik bagi jawatan pengerusi JLC. Sebenarnya masih ada satu kebimbangan berkait dengan pelantikan jawatan tertinggi di syarikat-syarikat milik kerajaan ini, yang mana ia masih lagi dilantik di kalangan ahli politik atas mungkin kerana mengenang jasa ataupun baktinya sebelum daripada ini, tanpa akhirnya memberi keutamaan kepada
kelayakan dan juga kepercayaan. Jadi risikonya kepada pengurusan dan juga kepercayaan reputasi syarikat tersebutlah. Jom China menyifatkan kenyataan Taqiyuddin bahawa semua ahli politik itu layak kerana mereka adalah ahli parlimen amat tidak wajar. Nampaknya selepas menebuk atap, PAS kecanduan dengan kuasa. Prinsip kerajaan teknokrat hilang entah ke mana. Malang sungguh bagi Makcik Kiah, beliau tidak berkecimpung dalam bidang politik. Adakah Menteri mahu kelihatan kemas dan kacak semasa rakyat sedang dihimpit keperitan akibat hilang punca pendapatan? Sukar difahami apa keutamaan yang sedang difikirkan oleh Menteri Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Muhammad Azmin Ali, apabila beliau dilaporkan berkata perkhidmatan gunting rambut asas dibenarkan beroperasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Hisham Abdullah menyarankan kerajaan menangguhkan sementara operasi kedai gunting rambut yang dibenarkan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 3. Menurut beliau, kerajaan boleh melakukan perancangan membuka semula premis berkenaan tetapi tidak boleh dilakukan semasa tempoh perintah berkenaan. Beliau menegaskan tindakan yang berjaya menurunkan kes ialah kawalan sempadan, kawalan terhadap perhimpunan dan amalan penjarakan sosial. Azmin dikritik pelbagai pihak kerana membuat keputusan yang tidak munasabah di saat bahaya daripada penularan COVID-19 masih belum reda. Justru, kata Nur Hisham, PKP Fasa 3 iaitu 15 hingga 28 April perlu diperketatkan sama seperti yang dilakukan pada fasa pertama dan kedua. Berdasarkan undian umum oleh Bernama TV pada Sabtu 11 April, sama ada setuju atau tidak kedai gunting rambut dibuka sepanjang PKP, 88% daripada 16,500 undi tidak bersetuju, hanya 12% bersetuju. Bekas Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK, Dr. Afif Bahardin turut dikritik apabila tampil mempertahankan Azmin Ali berhubung keputusan yang tidak disenangi ramai itu. Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad berkata, apa yang disebut oleh Afif tentang kelebihan perkhidmatan gunting rambut mengikut kajian perubatan tiada kaitan dengan topik ancaman COVID-19. Khalid berkata secara jelas apa yang diumumkan Azmin Ali bercanggah dengan kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan yang meminta kerajaan untuk menimbangkan cadangan itu. Menurut Khalid, Afif hanya mahu backing Azmin atau dalam bahasa mudah, mengampu. Ini menyedihkan. Budaya politik seperti ini masih wujud dan masih subur, katanya di petik Malaysia Deadline. Sementara itu, Persatuan Pendandan Rambut Malaysia MHA dilaporkan menggesa kerajaan supaya mempertimbangkan semula kebenaran operasi premis gunting rambut dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Persatuan itu menegaskan semua perniagaan salon rambut sangat tidak disyorkan untuk beroperasi ketika ini atas faktor keselamatan. Menurut Persatuan, bukan sahaja pelanggan, malah pendandan rambut berada dalam bahaya kerana mustahil kepada pihak terlibat untuk mengekalkan jarak 1 meter sekaligus menggalakkan penularan coronavirus COVID-19. Ketika penularan wabak berbahaya ini, menggunting rambut tidak harus disenaraikan sebagai perkhidmatan penting kerana perkara yang paling penting sekarang ialah untuk terus hidup. Tujuan PKP adalah untuk menyelamatkan nyawa orang, bukan penampilan mereka, kata kesatuan itu dalam satu kenyataan. Adalah difahamkan persatuan itu juga sudah menjalankan satu kajian selidik dalam kalangan ahlinya. Kajian itu mendapati 91% pendandan rambut tidak setuju salon rambut beroperasi semula. Kenyataan persatuan itu seolah-olah menyindir menteri yang mengutamakan penampilan diri bukan nyawa rakyat. Tidakkah nampak kepandirannya apabila lepas mengeluarkan kenyataan dibantah dan terpaksa U-turn? Yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat keputusan, iaitu operasi kedai gunting rambut, salon kecantikan dan kedai cermin mata di seluruh negara tidak dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP ini dilaksanakan. Apapun adalah lebih afdal jika sebarang keputusan yang berkaitan dengan nyawa rakyat jelata dirujuk dahulu kepada pihak yang pakar sebelum Menteri Kelihatan mengeluarkan kenyataan yang tidak cerdik. Malang sekali Twitter Ketua Pengarah Kesihatan yang memberi nasihat itu didapati hilang dari internet. Kerja siapa pula yang memadamkan nasihat penting pegawai tinggi kerajaan ini? Ada yang terasa ke?
Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata tiada bazar Ramadan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pada tahun ini. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Perbadanan Putrajaya PPJ dan Perbadanan Labuan PL akan memulangkan bayaran lesen, cakaran dan caj perkhidmatan penjaja dan penganjur yang diluluskan sebelum ini. Berikutan itu, kami memperkenalkan 3 kaedah baharu untuk menjual makanan dan minuman sepanjang bulan Ramadan, iaitu pandu lalu, tempahan awal, bungkus dan ambil serta penghantaran e-hailing. Katanya pada sidang media di Putrajaya baru-baru ini. Katanya orang ramai boleh membuat tempahan awal dan bayaran menu makanan secara dalam talian, kemudian mengambil makanan di tempat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Kami juga akan menetapkan tapak untuk dijadikan dapur berpusat, iaitu kira-kira 7 km daripada kawasan perumahan untuk ketiga-tiga konsep itu dari pukul 11 pagi hingga 6 petang, katanya. Anwar berkata sebarang majlis berbuka puasa atau acara keramaian ketika bulan Ramadan pada tahun ini tidak dibenarkan. Nampak macam inovatif, tetapi apa masalahnya? Sebelum ini, Anwar dipetik media sebagai berkata pihaknya tidak akan membatalkan bazar Ramadan, tetapi akan menguruskan lalu lintas manusia secara lebih baik. Serta-merta Akademi Perubatan Malaysia AMM yang terdiri daripada 11 kolej pelbagai kepakaran perubatan menyuarakan sangat tidak bersetuju untuk rancangan mengadakan bazar Ramadan tahun ini memandangkan ancaman COVID-19 yang berterusan. Walaupun pihak menteri menyatakan bahawa bazar akan diubah suai untuk mengelakkan kesesakan di gerai-gerai, AMM tetap membantah. Kami berpendapat bahawa jarak sosial yang mencukupi hampir mustahil dicapai memandangkan populariti dan kesesakan bazar Ramadan. Hubungan rapat tidak dapat dielakkan berlaku di kawasan tempat letak kereta, en-road dan antara pelanggan dan vendor, kata AMM dalam satu kenyataan. Menurut AMM, pelonggaran sosial yang menular awal mungkin berpotensi membawa kepada gelombang ketiga jangkitan. Kadar harian kes baharu kini masih dalam 3 angka, iaitu lebih daripada 120 sehari, menunjukkan komuniti yang berterusan tersebar dengan rantaian penularan tidak diketahui. Ujar kumpulan pakar itu, gelombang ketiga akan menjadi kemunduran kepada manfaat sebelumnya yang sukar dicapai sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020. Kami mendesak menteri untuk memastikan bahawa perniagaan tidak dibenarkan diteruskan seperti biasa. Sebaliknya, alternatif seperti bazar Ramadan dalam talian dengan perkhidmatan penghantaran perlu dipromosikan untuk mengurangkan risiko jangkitan dan meminimumkan kesan ekonomi kepada peniaga kecil. Banyak pengorbanan telah dan terus dibuat pada tahun ini. Peperangan melawan COVID-19 jauh lagi dan kita perlu terus bertahan agar dapat menikmati lebih banyak Ramadan untuk masa akan datang. Kekalahan dalam perang ini bukan pilihan, tegas kenyataan itu. Sementara itu, sebuah portal berita memetik Master AMM Profesor Dr. Rosmawati Muhammad sebagai berkata cadangan Kementerian Wilayah Persekutuan yang mahu melaksanakan bazar Ramadan berkonsepkan 3 kaedah tertentu tidak menjamin keselamatan, khususnya penularan wabak COVID-19. Beliau mempertahankan pendirian AMM bahawa tindakan mengadakan bazar Ramadan bukan sahaja berpotensi mewujudkan kluster baharu, malah akan mensia-siakan kebaikan dan manfaat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Walaupun konsep bazar Ramadan yang diumumkan agak inovatif, namun AMM tetap tidak bersetuju dengan rancangan mengadakan bazar Ramadan, ujarnya yang dipetik Asrul Awani kemarin. Beliau menjelaskan segala jenis perhimpunan seperti yang berlaku di bazar Ramadan membawa risiko tinggi untuk virus merebak secara mendadak dan boleh membawa kepada gelombang ketiga jangkitan COVID-19 sekaligus berpotensi menaikkan kadar kematian akibat wabak itu. Sudah-sudahlah wahai menteri, berhentilah cuba menunjukkan diri lebih pandai daripada pakar. Semakin melalut penyokong kerajaan tebuk atap dan pecah pintu belakang dalam usaha mereka untuk menjustifikasi mengapa ahli parlimen kerajaan dilantik sebagai pengerusi di syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki berkata ahli parlimen berperanan sebagai wakil rakyat yang memantau perjalanan syarikat di bawah tanggungjawabnya. Katanya ia juga memperlihatkan kerajaan benar-benar bertanggungjawab kepada rakyat kerana pengerusi GLC yang dilantik adalah dalam kalangan mereka yang dipilih oleh rakyat. Beliau menegaskan apa yang penting adalah pelantikan barisan pengurusan dan pentadbiran GLC itu bukan dilantik dalam kalangan orang politik.
Pandangan saya, pendekatan yang dibuat Kerajaan Pakatan Nasional atau PN ini memperlihatkan kerajaan benar-benar bertanggungjawab kepada rakyat kerana pengerusi GLC yang dilantik adalah mereka yang dipilih oleh rakyat. Peranan mereka adalah mewakili rakyat memantau perjalanan sesuatu GLC, manakala urusan pengurusan dan pentadbiran GLC dilaksanakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif, pengarah atau pengurus besar yang seharusnya bukan daripada golongan politik, katanya yang dipetik Berita Harian hari ini. Dia berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan yang dilaporkan sebagai berkata ahli Parlimen PN yang tidak memegang jawatan dalam kerajaan akan dilantik mengetuai GLC. Muhammad Zudi berhujah pelantikan itu juga memberi kelebihan kepada ahli Parlimen terbabit untuk menjawab persoalan atau isu berbangkit mengenai GLC yang mereka pimpin di Parlimen. Katanya semua GLC lazimnya menyerahkan laporan tahunan mereka ke Parlimen. Maka sekiranya ada perkara berbangkit yang datang dari wakil rakyat, pengerusi terbabit boleh menjawab secara langsung di Parlimen. Sebelum ini, soalan berkaitan GLC jika ditanya di dalam Parlimen akan dijawab oleh menteri yang berkaitan dengan GLC terbabit. Selepas ini, Parlimen mungkin boleh mewujudkan satu mekanisme supaya soalan berkaitan GLC tertentu dijawab secara langsung oleh pengerusi GLC yang juga ahli Parlimen, ujarnya. Beliau berpendapat bahawa badan membuat keputusan GLC sesuai diberi kepada pihak pembuat dasar termasuk dalam kalangan ahli Parlimen, manakala badan yang mentadbir dan menguruskan GLC seharusnya diberikan kepada bukan golongan politik. Keseimbangan ini perlu selaras dengan prinsip pengasingan kuasa di antara pihak legislatif dan eksekutif, tegasnya. Nampaknya Muhammad Zudi tidak faham konsep pengasingan kuasa antara legislatif dan eksekutif. Legislatif dalam sistem demokrasi bukan bermaksud hanya ahli Parlimen kerajaan sahaja. Kalau ahli Parlimen sudah duduk di GLC, maknanya mereka sudah menjadi jentera eksekutif. Tindakan melantik ahli Parlimen sebagai pengerusi GLC turut dikecam bekas Menteri Industri dan Perdagangan Antarabangsa Barisan Nasional Tan Sri Rafidah Aziz. Menurut beliau, mentadbir kerajaan bukan semata-mata meletakkan individu untuk mengisi kekosongan atau jawatan yang dicipta, tetapi untuk memerintah dengan dipandu oleh integriti dan kejujuran, tanggungjawab, kebertanggungjawaban dan kerja berpasukan yang berdedikasi dan untuk mencapai aspirasi bangsa dan rakyat. Ia tidak dipandu oleh cita-cita dan matlamat peribadi yang merosakkan bangsa, ujarnya dalam satu kenyataan di Facebook. Mungkin unsur kesesuaian, kompeten, kebolehan, kebijaksanaan dan kemunasabahan seperti yang digariskan oleh Rafidah itu tidak sampai ke dalam pemikiran Muhammad Zudi. Apa yang diharapkan apabila Doraemon menjadi ikon menteri? Maka seperti Doraemon jugalah hujah mempertahankan dasar kerajaan. Tetapi jangan lupa, rakyat bukan kartun Nobita. Rakyat memiliki kebijaksanaan dan sentiasa memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Kita jumpa lagi dalam edisi seterusnya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.